Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Na'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwa as-sami'ul 'alim. Allahumma idfa' 'anna al-waba' wal ghala' wal riba waz zina wal mihan wa su'al fitan ma zahara minha wa ma batan an baladina hadha khasatan wa an sa'iril biladil muslimina 'amatan ya rabbal alamin. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hatha 'ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dalalah 'alal khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi lillahi ta'ala. Allahumma raddina biqada'ika wa sabbirna ala bala'ika wa auzi'na syukra ni'ma'ika. Ya Allah, jadikan kami redha menerima segala takdirmu, jadikan kami sabar menerima ujian darimu, dan bimbinglah kami untuk sentiasa syukur kepada nikmatmu. Yang dihormati para pegawai dan sukarelawan Masjid Negeri Sultan Ahmad I, seterusnya tuan-tuan guru, para alim ulama, para habaib, muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, kita kembali bertemu dalam program Minda Imam Besar yang dibawakan kepada kita oleh Pusat Kutipan Zakat, Majlis Agama Islam dan Adat Resam Melayu Pahang. Untuk musim yang ketiga ini, kita menggunakan kitab asalnya daripada kitab Arab, Al-Wasiyatu bi Ba'di Sunnah Shibhil Mansiyah, yang telah diterjemahkan kepada 100 sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam yang telah dilupakan. Dan saya percaya ramai yang telah pun ada buku ataupun kitab ini. Kita masih bab yang pertama, bab taharah, dan hari ini kita akan masuk pada halaman yang ke-13, bab yang ketiga, iaitu kita akan cerita tentang bersiwak. Minggu lepas kita cerita tentang sunnah-sunnah ketika mandi wajib, yang mana sayugia seseorang itu selepas dia bergaul atau bersama dengan pasangannya, isterinya atau suaminya, maka sebelum dia nak tidur, makan ataupun nak bersama semula, hendaklah dia berwuduk. Itu adalah sunnah Nabi SAW. Dan ketika nak mandi wajib itu, antara sunnah Nabi juga adalah mengambil wuduk sebelum daripada mandi wajib. Ini kita dah pun bincangkan pada kesempatan minggu lalu. InsyaAllah minggu ini bab yang ketiga, pelbagai sunnah yang berkaitan dengan bersiwak, muka surat 13. Kita tengok apa keterangan tuan kitab di dalam buku ini. Bismillahirrahmanirrahim. Menurut Al-Alamah As-San'ani dalam kitab Subulus Salam, terbitan Al-Fikri, Al-Alamah As-San'ani ini ulama besar, Al-Syekh Al-Amir Muhammad bin Ismail As-San'ani. Dia ni ulama hadis yang berasal daripada Yaman, mengarang banyak kitab, ratusan kitab, dan antara kitabnya adalah Subulus Salam. Subulus Salam ni singkatan daripada nama Subulus Salam Syarah Bulughul Maram. Bulughul Maram adalah karya Imam Ibn Hajar Al-Asqalani. Jadi As-San'ani dia syarahkan kitab Bulughul Maram. Syarahnya itu dinamakan Subulus Salam Syarah Bulughul Maram. Dan turut disebutkan dalam kitab Badrul Munir. Ini semua kitab-kitab yang besar lah. Badrul Munir ini, kitab Badrul Munir fi takhrijil ahadis wal athar al-waqi'ah fi syahril kabir. Dia kalau kita yang mengkaji mazhab Syafi'i, kalau kita dah khatam kitab Kifayatul Akhyar karangan Al-Hisni, ataupun kita khatam kitab At-Tahzib fi adillati matnil ghayah wa taqrib karya Mustafa Dibbura, kemudian kita nak tahu takhrij lengkap riwayat-riwayat yang disebutkan dalam dua-dua kitab ini,
maka kitab Badrul Munir ni yang kita akan gunakan. Ini karya Ibnu Al-Mulaqin, antara kitab yang orang rekomen lah untuk nak baca, sebab dia banyak menerangkan tentang takhrij riwayat. Ini bagi orang yang nak kaji secara tafakuh lah. Kalau nak belajar selapis je, kita padan baca ini saja. Disebutkan bahawa ada lebih daripada 100 hadis berkaitan dengan siwak. Apa yang menghairankan, terdapat begitu banyak hadis berkaitan dengan perkara ini, namun tidak dipedulikan oleh orang ramai, termasuklah para ulama. Dan ini adalah kerugian yang besar. Menurut beliau, yang terbaik, batang untuk bersiwak tidak terlalu kering hingga melukakan gusi, dan juga tidak terlalu basah atau lembab hingga tidak dapat menghilangkan kotoran yang seharusnya dihilangkan. Terdapat begitu banyak hadis yang menggalakkan perbuatan bersiwak. Hatta Nabi sendiri hingga ke akhir kehidupannya di dunia menjelang kematiannya sangat mementingkan kebersihan. Nabi nak wafat, antara perkara yang dia minta adalah kayu siwak. Begitu besarnya perhatian Nabi kepada kebersihan gigi ini. Syekh As-San'ani dan para ulama merasa heran bila kebanyakan kaum muslimin sekarang begitu mengambil mudah ataupun memandang ringan berkenaan dengan sunnah yang agung ini. Tuan kitab hanya mengutip beberapa hadis berkenaan dengan persoalan ini. Untuk uraian yang lebih jelas, perlulah membaca dan mencarinya sendiri dalam kitab-kitab sunnah. Bagi keseluruhannya ada 8 hadis dalam bab ini. Jadi pertama, sebelum kita syarah ataupun ulaskan, kita baca dulu hadis-hadisnya. Sebab tuan-tuan perempuan sekalian, hadis ini dia ada keberkatan. Bila dibacakan hadis dan kita mendengar, ada proses keberkatan. Naddarallahu mra'an sami'a maqalati fawa'aha wa hafizaha wa ballaghaha. Allah akan kurniakan cahaya nudrah pada wajah orang yang mendengar hadisku, kemudian fawa'aha, dia berusaha memahaminya, wa hafizaha, dan dihafal pula hadis aku, wa ballaghaha, dan dia sampaikan pula pada orang lain. Macam kita sekarang sedang bersiaran, ada orang yang kongsikan siaran kita ni pada kawan-kawan dia yang lain, mengongsikan itu, menyampaikan, menghafal, memahami, mendengar. Allah janji, kata Nabi, naddarallah, Allah beri satu cahaya pada wajah orang yang suka kepada hadis-hadis Nabi. Ini hadis riwayat Tirmizi. Baik, kita bacakan hadis pertama daripada Ibnu Umar. Katanya, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yanamu illa wasiwaku indahu fa idza istayqadha bada'a bisiwaki. Nabi tidak pernah tidur kecuali siwak berada di sisinya. Jika baginda bangun, baginda memulakan dengan bersiwak. Hadis riwayat Ahmad, Bukhari, Abu Ya'la dan At-Tabrani. Hadis yang kedua, hadis daripada Abu Hurairah. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki 'inda kulli salatin. Kalaulah tidak memberatkan, yakni menyusahkan umatku, nescaya aku perintahkan mereka supaya bersiwak tiap-tiap kali solat. Hadis Bukhari dan Muslim. Dari Khuzaifah, hadis yang ketiga, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama min al-lail yashuthu fahu bisiwaki. Kebiasaan baginda Nabi jika bangun malam, baginda membersihkan mulutnya dengan siwak. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dari Abu Musa al-Asy'ari katanya, ataitu Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa yastaku bisiwakin ratbin. Qala wa tarafu siwaki ala lisanihi wa huwa yaqul wasyiwaku fi fihi ka'annahu yatahawwa'u. Abu Musa bercerita, aku pernah bertemu Nabi semasa baginda sedang bersiwak dengan kayu siwak yang basah. Hujung siwak itu berada pada lidahnya dan baginda menyebutkan kerana kesakitan seolah-olah ingin muntah. Hadis riwayat Bukhari dan juga Muslim. Maknanya yang biasa orang berkahak, orang yang itulah bunyi itulah. Dan ada satu hadis daripada Aisyah, hadis yang kelima. Dakhala Abdurrahman bin Abi Bakr As-Siddiq ala Nabi sallallahu alaihi wasallam
wa ana musnadatuhu ila sadri wa ma'a Abdurrahman siwakun ratbu yastannu bihi fa abaddahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam basarahu fa akhastu siwaka fa qadimtuhu wa taibatuhu thumma dafa'tuhu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam fastanna bihi fama ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istinanan qattu ahsan minhu. Abdurrahman bin Abu Bakar As-Siddiq bertemu Nabi ketika itu sedang bersandar di dadaku. Pada waktu itu Abdurrahman membawa siwak basah yang digunakan untuk membersihkan gigi. Tiba pandangan Rasulullah SAW terus kepada siwak. Lalu aku ambil siwak, aku haluskan dengan gigiku dan aku bersihkan dengan air. Kemudian aku berikan kepada Nabi. Nabi membersihkan giginya dengan siwak itu, dan aku tidak pernah melihat Nabi membersihkan gigi dengan begitu istimewanya seperti waktu itu. Wa fil lafzin, dalam riwayat lain disebutkan fara'aituhu yanzuru ilaihi wa araftu annahu yuhibbu siwak fa qultu akhudhu laka fa asyara bi ra'sihi. Dalam riwayat lain disebutkan kulihat baginda serius memandang kepada kayu siwak, lalu aku sedar bahawa Nabi menyukai siwak sehingga aku bertanya, bagaimana kalau saya ambil untuk tuan? Dan Nabi beri isyarat dengan kepala seolah-olah mengiyakannya. Hadis riwayat Bukhari nombor 890 dan 449. Maksudnya Nabi dia memang suka kayu siwak. Kalau dia nampak kayu siwak, dia cepat suka pada benda tu, dia nak. Tuan-tuan pergi ke Mekah, Madinah, orang jual siwak tepi jalan, dia nak beli. Tak ada, beli tasbih banyak. Kita lantaklah kayu siwak. Kalau Nabi suka sangat tu, dia ikat kan tepi-tepi hotel-hotel tu kadang dia jual. Kita buat tak peduli ke kayu siwak. Nabi dia excited tengok kayu siwak. Hadis ke-6 daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi bersabda, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bis-siwaki ma'a kulli wudu'i. Kalaulah tidak kerana risau memberatkan umatku, nescaya aku akan perintahkan mereka bersiwak setiap kali berwuduk. Hadis ini hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari secara mu'allaq dengan bentuk aktif. Dikeluarkan oleh Imam Ahmad, Nasai, Ibnu Khuzaimah dan juga lain-lain. Pertama sekali, hadis ini, hadis yang ke-6 ni hadis ulangan daripada hadis tadi. Dan ini hadis yang paling mustahab sekali dalam bab siwak. Laula an asyqa ini, kalaulah tidak memberatkan umatku. Cuma disebutkan di dalam keterangan ini hadis Imam Bukhari secara mu'allaq. Apa makna mu'allaq? Mu'allaq ni hadis yang tergantung. Tergantung dari segi apa? Tergantung dari segi hilangnya seorang perawi ataupun lebih secara berurutan di dalam chain of narrator dia punya susunan perawi dia. Imam Bukhari ini dalam Sahih Bukhari dia simpan 1314 hadis mu'allaq. Hadis mu'allaq ni tidaklah kita kata hadis ni tak kuat, cuma habis ring kaji dah. Dia tidaklah kesalahan besar. Dia hadis mu'allaq, saya contoh begini. Pengarah Jabatan Agama pesan pada saya, Imam Besar. Imam Besar beritahu pada Imam Satu Masjid Negeri. Imam Satu beritahu pada Ustaz Saipul. Ustaz Saipul beritahu pada Ustaz Saifuddin. Ustaz Saifuddin beritahu pada Ustaz Nizam. Ustaz Nizam beritahu pada Pak Din, contoh. Tapi bila Pak Din bercakap dengan tuan-tuan puan-puan, dia tak sebut pun nama Ustaz Nizam, Ustaz Saifuddin, Ustaz Saipul, Imam Satu, Imam Sodak. Dia terus beritahu, tuan-tuan puan-puan, pengarah Jabatan Agama pesan pada saya. Pada tak, pengarah Jabatan Agama pesan pada Imam Besar dulu, baru turun. Tapi adakah percakapan Pak Din salah? Tak salah, sebab memang betul itu percakapan daripada pengarah Jabatan Agama. Dalam konteks hadis, Nabi cakap pada ni cakap pada ni cakap pada ni, ujung baru Bukhari. Tapi Bukhari ni dia dah habis cari-cari, tak ada jumpa. Cuma dalam ulama lain jumpa. Jadi dia masuk, hilang dia punya chain of narrator. Tapi sebab dalam riwayat imam yang lain ada. Sebab dia ni orang ulama tegah di dalam bidang hadis, dia akan sebut an siapa saja.
an Abi Hurairah an Rasulullah. Begitu saja. Tak ada sepatutnya sebutlah ni. Jadi itu maknanya hadis mu'allaq. Baik, hadis ini penting untuk kita mengambil kepahaman. Laula an asyqa ala ummati au ala nas, dalam riwayat yang lain, la amartum bisyawaki ma'a kulli salatin. Seandainya tidak memberatkan umatku atau tidak memberatkan manusia, aku pasti memerintahkan mereka untuk bersiwak setiap kali nak sembahyang. Hadis riwayat Bukhari dan juga ada riwayat Muslim. Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, dia telah mendatangkan pendapat daripada Imam Syafi'i ketika mensyarahkan hadis ini. Wa qala Syafi'i fihi dalilun ala anna as-siwaka laysa biwajibin li'annahu law kana wajiban la amarahum syaqqa alaihim bihi aw lam yashukkuh wa ila al-qawli bi'adami wujubihi sara aktsara ahli ilmi. Imam Syafi'i mengatakan hadis tersebut menyatakan bahawa siwak sebelum solat tidak wajib. Kerana sekiranya hukumnya wajib, nescaya baginda Nabi tetap akan suruh umatnya bersiwak sama ada susah ataupun tidak. Kebanyakan ulama berpegang kepada pendapat ini. Ini boleh rujuk dalam kitab Fathul Bari, Syarah Sahih Al-Bukhari. Oleh itu, siwak hukumnya mustahab. Apa makna mustahab? Sunat yang disukai. Sunat yang sangat disukai, yang dibuat setiap kali sebelum semayang. Tak kira semayang fardu ataupun semayang sunat. Dia kalau ikutkan hukum siwak ni ada dua pendapat. Ada tiga lah pendapat. Pendapat pertama, kebanyakan ulama mengatakan sunnah. Dianya tidak wajib. Tapi kalau pendapat Daud Al-Zahiri, wajib bersiwak. Tetapi tak membatalkan semayang kalau tidak bersiwak. Maka jangan heran kalau kita jumpa ada setengah orang, dia memang mewajibkan bersiwak. Nak angkat takbir, gosok dulu. Dalam poket ni Allah Akbar, ada di street. Dan ada juga pendapat daripada Ishaq bin Rahawiyah, wajib bersiwak, dan kalau tak buat dengan sengaja batal sembahyang. Tapi di dalam majoriti para ulama mengatakan tidak. Bagi kita, hadis tentang bersiwak sebelum sembahyang ini menunjukkan bersiwak disunatkan sebelum solat. Mana jangan buat tengah semayang, jangan buat lepas semayang. Itu tak masuk dalam cara yang Nabi suruh. Masa bila kita nak bersiwak, fuqaha mazhab membahaskan bila masa kita disunatkan untuk bersiwak. Berdasarkan Nabi sebut di dalam hadis, bisyawaki ma'a kulli salatin, siwak ketika tiap kali nak semayang. Ada berbeza pendapat. Mazhab Hanafi berpandangan bahawa sunat bersiwak setiap kali wudu ketika berkumur. Mazhab Maliki berpandangan siwak adalah kelebihan wudu yang dilakukan sebelum berkumur. Kalau mazhab Syafi'i dan Hambali sependapat menyatakan bahawa siwak adalah mustahab, iaitu sebelum berkumur-kumur, selepas membasuh tangan. Itu bilakah kita nak bersiwak. Dan fuqaha juga bersepakat bahawa bersiwak ini sangat-sangat disunahkan ketika pertama wudu, yang kedua ketika nak mendirikan sembahyang sunat ataupun fardu, yang ketiga tatkala bangun dari tidur, yang keempat ketika masuk rumah, dan yang kelima ketika mulut telah berubah baunya ataupun gigi bertukar menjadi kuning. Namun ulama bersetuju bahawa bersiwak tidak terikat pada waktu tertentu. Bahkan boleh bersiwak pada bila-bila masa. Sambil belajar ni pun boleh. Sebab kita pakai emas, susah sikit lah. Gitu. Boleh, bila-bila masa. Cuma ada perbahasan ulama, hukum bersiwak di khalayak ramai. Apa hukumnya? Ada dua pendapat. Pendapat pertama, jumhur ulama mengatakan bersiwak disunahkan dalam setiap keadaan walaupun di khalayak ramai. Tak ada masalah. Cuma ada pendapat daripada kumpulan Malikiyah, tidak boleh bersiwak di khalayak ramai dan juga dalam masjid. Atas hujah, benda tu nampak tak senonoh. Tapi jumhur ulama mengatakan tak ada masalah. Tak ada masalah.
Baik, kan kita akan syarahkan lagi, kita bacakan hadis dulu. Seterusnya muka surat 17, hadis yang ke-7 daripada Aisyah. Nabi SAW bersabda, "Asy-syiwaku mathaharatun lil fami mardatun lirabbi." Siwak itu membersihkan mulut dan mendatangkan redha Allah. Bayangkanlah ya, sebatang kayu saja kita guna dapat redha daripada Allah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari secara mu'allaq dengan redaksi aktif. Juga dikeluarkan oleh Imam Ahmad, Nasa'i, bin Khuzaimah dalam kitab sahih. Seterusnya disahihkan oleh Syekh Albani dalam Irwaul Ghalil. Menurut Imam Nawawi dalam Syarah Muslim jilid yang kedua muka surat 146, siwak disunatkan dalam 5 waktu. Dalam 5 waktu tersebut utamanya adalah pertama ketika solat, kedua ketika wuduk, ketiga ketika membaca Quran, keempat ketika bangun tidur, kelima ketika mulut berbau. Bau mulut boleh terjadi kerana beberapa sebab, antaranya kerana tidak makan dan minum, menyantap makanan yang baunya tidak sedap, diam terlalu lama ataupun terlalu banyak bercakap. Cuma tuan kitab ada peringatan, awasilah penggunaan siwak. Penggunaan siwak perlu dilakukan secara bijak. Ia tidak boleh dilakukan secara berlebihan kerana akan menghilangkan lapisan luar gigi dan mengakibatkan gigi lebih mudah menerima wap yang naik dari usus besar dan segala kotoran. Namun jika dilakukan dengan betul, gigi akan bertambah berseri, menguatkan gusi, lidah semakin fasih bicara. Ia juga mengelakkan gigi berlubang, membaikkan aliran darah ke otak, bau mulut menjadi wangi dan menambah nafsu makan. Ini boleh rujuk dalam kitab Zadul Ma'ad jilid yang keempat. Untuk huraian lebih lanjut boleh dibaca ulasan lengkap beliau mengenai kelebihan siwak. Baik, seterusnya bersiwak ketika masuk rumah. Dari Miqdam bin Syuraikh dari ayahnya katanya. Ini juga sunnah yang memang orang dah tak buat lah. Sa'altu Aisyata qultu bi ay syai'in kana yabda'u Nabi SAW idza dakhala baitahu, qalat bisiwak. Miqdam bin Syuraikh daripada ayahnya dia bertanya kepada Aisyah, apakah yang mula-mula sekali Nabi lakukan bila masuk rumah? Aisyah menjawab, baginda bersiwak dulu. Hadis Muslim, Abu Daud, Nasa'i, Ibn Majah dan Ibnu Hibban. Menurut Imam Suyuti dalam catatan kaki kitab Sunan An-Nasa'i, Imam Qurtubi mengulas, mungkin baginda bersiwak kerana nak melakukan solat nafilah, solat sunat. Ini kerana baginda jarang solat sunat di masjid. Dan siwak tersebut adalah kerana baginda hendak mendirikan solat. Manakala pendapat lain mengatakan, mungkin baginda bersiwak kerana ingin menghilangkan bau mulut sesudah bercakap-cakap dengan manusia sekian lama. Baginda ingin menghilangkan bau mulut sebelum memasuki rumahnya. Artinya, baginda ingin menjaga penampilannya semasa berhadapan dengan keluarganya. Hadis tersebut adalah motivasi atau galakan supaya mengerjakan perbuatan siwak ketika masuk rumah. Ini ditegaskan secara jelas oleh Abu Syamah dan juga An-Nawawi. Bagaimanapun menurut Ibnu Daqiq, persoalan ini hampir tidak disebut dalam kitab-kitab fiqh. Ibnu Hibban dalam kitab Sahih menuliskan satu bab yang membicarakan mengenai perkara-perkara sunat apabila memasuki rumah dan ianya termasuklah siwak. Jadi kita dah dapat beberapa sunnah Nabi yang memang telah pun dilupakan oleh umatnya sendiri, iaitu bersiwak dalam beberapa keadaan yang kita sebutkan tadi. Ketika wuduk, ketika nak semayang, bangun daripada tidur, ketika masuk rumah. Maka moga-moga selepas kita dapat keterangan ini, dapatlah menyuntik semangat untuk kita melakukan satu ibadat yang paling mudah, yang boleh disimpan di dalam poket saja, iaitu ibadat bersiwak ini. Cuma timbul persoalan, Ustaz, saya tak bersiwak tapi saya kerap gosok gigi. Boleh tak consider gosok gigi itu macam bersiwak? Kita tak nafikan. Ada yang mengatakan berus gigi ini tidak sunnah, sebab bersiwak itu hanyalah menggunakan kayu siwak saja, arak. Dia panggil kayu arak. Kita ingin jelaskan, sebenarnya ciri-ciri alat yang sesuai untuk bersiwak mestilah suci, kesat, maka boleh digunakan.
termasuklah kayu siwak yang kita panggil kayu arak, termasuklah juga dahan zaitun, termasuklah juga kayu-kayu yang berbau menyegarkan, termasuklah juga pelepah kelapa, boleh, sabut nyo kalau rajin, arang, bantal lah, termasuk kain pun boleh. Tuan-tuan perempuan nak sembahyang zuhur nanti kayu siwak tak bawa, nak juga dapat pahala sunat, macam mana nak buat, mana nak cari? Jadi ambil saja lengan baju ni, gosok saja pun boleh, tak jadi masalah. Kata pengarang kitab Faidullah Malikul Alam, yahsil bihi sunniyatul istiyaq bi kulli khashan tahir yazilul qalah aw safratul asnan wa qad sabaqal kalam alaihi walau yanju kharqah khashnah. Seorang itu dikatakan telah menunaikan tuntutan sunat bersiwak sekiranya menggunakan segala sesuatu yang bersifat khashinah, yang bersifat kesat. Maknanya gunakan kesat. Jari payah nak ditakrifkan sebagai kesat, sebab jari sentiasa moist, dia lembab dan sebagainya lagi. Tapi kalau kain boleh, tudung perempuan pun boleh. Tapi beli je lah kayu siwak, baru RM2. Allah, RM2, paling mahal pun RM2 lebih. Banyak jual di toko-toko buku. Asalkan benda tu kesat dan suci, bersih, dan dia boleh kesat itu sehingga boleh menyingkirkan warna kuning gigi. Itu peranan dia. Sekalipun walau yanju kharqat khashnah, walaupun secarik kain perca saja pun boleh. Ini dalam kitab Faidul Malikil Alam. Namun akar pokok arak itu adalah alat yang lebih afdal. Apa sebab? Kerana ittiba' sunnah, kerana mengikut perlakuan Nabi SAW yang menggunakan akar pokok arak. Berdasarkan hadis daripada Abdullah bin Mas'ud, kuntu ajtani li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam siwakan min arakin. Aku pernah memotongkan untuk Nabi alat untuk dia gosok gigi yang dibuat daripada akar pokok arak. Kata Ibn Mas'ud, dia kayu arak ini bukanlah satu-satunya kayu yang digunakan untuk miswak. Tidak. Ada satu kajian pernah dibuat dalam paper, dalam jurnal berjudul Miswak. Miswak ni orang putih panggil chewing stick, kayu kunyahan, a cultural and scientific heritage. Dalam paper itu menyebutkan miswak ini ataupun siwak telah pun digunakan oleh orang-orang Babylon sejak sekitar 7,000 tahun yang dulu lagi. Dan siwak kemudiannya didapati telah digunakan pada zaman kerajaan Yunani, Kingdom of Greece, present day Greece. Kerajaan Yunani dulu termasuk kerajaan Rom, mereka guna pakai kayu siwak ini. Siwak juga ditemui di dalam tamadun-tamadun orang Yahudi, Mesir kuno, dan ianya masih digunakan oleh umat Islam sampai hari ini. Tetapi namanya berbeza-beza. Di Tanzania, nama miswak ini lebih popular dibandingkan dengan gelaran siwak. Lepas tu jangan keliru, ada orang sebut miswak, ada sebut siwak. Sugi ini bahasa kita. Gi itu mana gigi lah ya. Sugi bahasa kita. Dia panggil siwak ataupun miswak. Di Timur Tengah mereka panggil siwak. Dia panggil miswak. Ada yang panggil siwak, ada yang panggil arak saja. Di Pakistan mereka panggil datan. Di India, di Pakistan dia panggil datan, dan lebih masyhur panggil miswak. Selain daripada ranting pokok, ranting, kulit ataupun akar pokok. Pokok arak ini kalau istilah saintifiknya dia panggil Salvadora persica. Maka untuk pokok Salvadora persica ini, selain daripada ranting, kulit ataupun akar, boleh juga diambil daripada pokok-pokok yang lain. Boleh. Di Afrika Barat mereka gunakan pokok limun, dia panggil Citrus aurantifolia. Dia ambil pokok limun untuk buatkan sebagai kayu sugi, kayu siwak. Ataupun guna pokok Citrus sinensis, pokok jeruk pun boleh juga. Di Amerika mereka guna akar pokok Cassiva vinea, pokok senna. Orang India dia guna pokok neem. Neem ni Azadirachta indica.
Dalam bahasa Urdu dipanggil pilu. Dalam bahasa Tamil dia panggil ugai. Samalah, dia tidak gunakan pokok arak seperti di Timur Tengah. Di Sierra Leone, mereka gunakan kayu daripada pokok Laburnum Africa, Cassia siberianba. Di Jepun, mereka guna koyoji. Orang Rom dulu, dia guna kayu daripada pokok dama wangi. Jadi, tak ada masalah menggunakan apa saja. Jadi, kalau orang tanya, siwak versus ubat gigi, beruh gigi, sama. Jawab saja sama. Tak ada masalah. Adapun jari itu tidak dikira sebagai alat bersiwak bagi mazhab Syafi'i, dan ini pendapat yang paling kuat. Jari tak termasuk. Namun kalau tidak ada langsung alat, yang mana mustahil lah, kain pun tak ada, seperca pun tak ada, maka ketika itu bolehlah menggunakan jari sendiri. Tapi itu mengikut pandangan Imam An-Nawawi dalam syarah Al-Majmu' Syarah Muhazzab. Oleh yang demikian, memberus gigi juga dianggap tuntutan sunnah kerana menepati maksud bersiwak. Walau bagaimanapun, menggunakan akar pokok arak itu yang paling afdal dan digalakkan kerana kita nak tiru Nabi. Sebab itu pengarang kitab Al-Mu'tamad menghuraikan maksud siwak kalau ikut syarak adalah dia beri contoh berus gigi yang digunakan pada zaman sekarang adalah seumpama alat siwak sebab sifatnya membersihkan gigi. Jadi tak ada masalah lah. Tapi sebab kita cerita tentang siwak, siwak lah. Sebab nak bawa toothpaste, beruh gigi dengan ubat gigi kulu kele ni orang disiplin betul, memang payah. Tuan-tuan perempuan dalam handbag, dalam beg, nak bawa beruh gigi, ubat gigi ni orang disiplin sangat. Boleh. Tapi Nabi berikan alternatif paling mudah. Bawa sebatang kayu ni saja. Bawa ini saja. Masukkan dalam poket, dalam handbag, tidak merosakkan. Saya ingin menyeru diri saya dan tuan-tuan perempuan, jom kita bersiwak. Siwak ni memang sunnah yang ditinggalkan. Dah jarang, saya ingat rare, kecuali kita pergi Mekah Madinah je orang siwak ni. Tuan-tuan perempuan pergi Kuala Lumpur, ada nampak orang konyoh tepi jalan? Tak ada. Kecuali Seri Petaling, tempat-tempat orang tabligh itu ada. Tempat biasa tak ada. Saya lama duduk masjid negeri, tak pernah tengok ada jemaah bersiwak. Tak pernah. Tak tahu kenapa. Maka benarlah ini sunnah yang ditinggalkan. Mungkin orang kata agaknya bahaya untuk gigi. Tuan-tuan, WHO ini badan tertinggi lah perubatan dunia. Ramai orang tak suka WHO. Kita tahu musim-musim cocok baksir, ramai orang menyampah ke WHO. Tapi WHO dalam bab siwak, dia juga menggalakkan penggunaan batang pokok arak ataupun siwak ini untuk kebersihan gigi dan mulut. Dia keluarkan kertas kajian sejak tahun 1987 lagi. Dia pun mengaku bahawa kayu siwak ni bagus. Ada satu tulisan jurnal saya pernah baca, 6 orang penyelidik tempatan, ni semua doktor, saintis. Mereka buat kajian preliminary assessment of Salvadora persica, pokok arak. Whitening effects on extracted stained teeth. Dia buat kajian setara mana siwak ni boleh menyelesaikan masalah pemutihan gigi dan bagai-bagai. Dan tulisan ini diterbitkan oleh Journal of Applied Pharmaceutical Science tahun 2017. Ini semua saintis tempatan. Dia menyebutkan keupayaan kayu siwak atau kayu sugi dalam membersihkan gigi, dalam mencegah kerosakan gigi, untuk mengembalikan kesihatan gusi adalah setanding. Bahkan dalam setengah kes jauh lebih baik daripada menggunakan berus gigi moden yang digunakan bersama ubat gigi. Ini kerana kayu siwak atau sugi mengandungi beberapa bahan kimia yang sangat bermanfaat untuk mulut. Antaranya, pertama, bahan antibakteria yang terbukti berkesan membunuh bakteria plak gigi dan mencegah pembentukan plak gigi. Yang kedua, kandungan vitamin C membantu dalam penyembuhan luka pada mukosa mulut. Yang ketiga, bahan resin membentuk lapisan perlindungan pada permukaan paling luar gigi dan mencegah kerosakan gigi. Yang keempat, bahan tannin berupaya mengecutkan saluran darah
dan mengurangkan keradangan. Yang kelima, bahan-bahan mineral seperti kalsium dan fluorida menguatkan gigi dan boleh merencatkan pembentukan lubang pada gigi. Yang keenam, mineral seperti klorida dapat merencatkan pembentukan karang gigi. Orang karang gigi, pening, doktor gigi, dentist nak bersihkan, orang banyak karang gigi sekarang. Yang ketujuh, chloride berserta silika dan natrium bikarbonat bersifat kesat dan berkesan menghilangkan kotoran yang melekat pada permukaan gigi. Sebab itu siwak ini kita kena jadikan budaya. Dan sekarang pun di Eropah, siwak ni dah jadi trend, satu produk baru di Europe. Lepas tu kalau kita tengok orang Eropah sekarang pun kadang duduk tepi-tepi taman, mereka pun dah start pakai siwak ini. Dan ini fenomena, jarang ada tempat kita. Tuan-tuan pergi Teluk Cempedak, taubat tak jumpa orang siwak kat Teluk Cempedak. Duk kat Taman Tuntum tak ada. Eropah dah biasa sekarang. Pergi London, pergi Amsterdam, dia ada satu produk sekarang orang buat raw toothbrush. Dia ada style sekarang ni. Sebab orang Eropah kan dia suka back to nature, semua produk-produknya daripada natural apa semua ya. Jadi sekarang dia raw toothbrush ini, dia panggil teeth cleaning twig. Dia buat chewing stick, nama komersial lah, padahal kayu siwak tu je lah. Chewing stick dia panggil, kayu kunyah. Kak. Ada orang kita dia sanggup ngunyah batang mancih daripada bersugi bersiwak. Tak tahu bila pedah congkir gigi tok kat tepi bibir, baik letak kayu sugi. Sebab alang-alang suka ngunyah, pok. Baiklah ngunyah kayu sugi, bukan suruh telan tak, suruh gosok. Sekarang ni saya tengok produk-produk di pasaran, tuan-tuan puan-puan dah boleh order lah. Orang sekarang ni kan banyak orang nak premium produk yang premium. Duit pencen banyak, graduity tak habis. Takkan nak beli RM2.5 kat kedai buku, tak ada dia. Maka sekarang dah ada produk premium. Ada Royal Miswak with holder, ada. Dia satu box macam box sigar itu, dia buat dalam bentuk pen, mewah sangat, premium punya. Tak tahulah berapa ringgit. Kita ambil, buka tutup, keluar kayu. Dah sudah pakai tutup dia pun cantik. Ini hadiah sesuai lah untuk orang, kepada orang kita nak bagikan hadiah siwak. Ni begitu bagus, premium. Dia panggil Royal Miswak, siap ada holder lagi. Sekarang ni miswak dah tak ada dah hot toge-toge begini, pesen-pesen gini tak ada, semua dah ada holder, dah ada pen dia, sarung dia. So kita buka, keluarlah bucu gini, tutup balik dan siap boleh masuk dalam poket. Ada cutter lagi. Macam sekarang ni kalau siwak gini memang kena pakai gigi lah nak membotakkan kayu ni, kakak pui gitu contoh kalau Arab Tapi sekarang dah ada cutter dia, masuk tarik dah bersih. Macam sigar orang isap curut tu kan ada cutter dia apa semua. Jadi kalau suami yang isap sigar, balik kan belikan dia alat siwak pula, sama saja kotak dia, siap ada cutter lagi, siap ada holder lagi. Jadi beritahu pada suami, bang sudah-sudahlah menyigar, kita menyugi pula lepas ni. Sik menyigar tak habis-habis, kita menyugi pula lah. Gini 200-300 batang. Ni mungkin yang premium tak tahu lah berapa, 5-60 ringgit agak, Allah alam. Sekarang ni pun banyak produk ubat gigi, flavor sugi ada, flavor miswak ada, perasa kayu sugi. Belilah kalau ngambil barakah saja. Dan saya dipahamkan alat kita Komo, Listerine pun dah buat Listerine flavor miswak. Tapi pasaran di sini saya tak tengok, tak nampak. Di pasar raya belum ada. Di negara Arab memang banyak Listerine miswak untuk nak gargle. Luar biasa sekali. Soal sekarang bagaimana kita nak melakukan siwak ni mengikut cara yang betul. Kan ada pula cara yang tak betul. Pula siwak digigit je sampai ke bawah ni kan macam negara. Baik, tentang tata cara ataupun kaifiat bersiwak ini ada disebutkan di dalam kitab-kitab. Kitab kuning pun ada, termasuklah kitab-kitab fiqh semasa pun ada. Contoh kitab-kitab kuning ada menyebutkan kitab Bushrul Karim Bisyarah Masail Ta'lim, ada disebutkan tentang tata cara bersiwak. Begitu juga kitab At-Taqriratus Sadidah fi Masail Mufidah. Ini kitab-kitab lama ni juga ada sebutkan tentang bagaimana untuk bersiwak.
Dia pertama, kaedah menggosok gigi yang sempurna dan juga afdal menggunakan kayu sugi ini adalah dengan lintasan niat dalam hati untuk melakukan sunat bersugi. Tanpa niat, dia akan jadi adat. Jadi kita ada juga nak niat juga, bukan sekadar saja buat. Mana bila tuan-tuan ambil tu, ya Allah aku ni nak ikut sunnah Nabi, dia akan dapat pahala. Tapi kalau aku nak buang nasi lemak lekat, dapat pahala buang nasi lemak je lah. Nak buang ke daging lekat celah gigi, itu sajalah. Tapi ya Allah aku buat ni kerana nak ikut sunnah. Pagi tadi dengar hadis, aku nak ikut Nabi, dapatlah pahala. Lepas tu ada yang bacakan niatnya, nawaitu sunnatul istiyaki. Nawaitu sunnatul istiyaki. Kenapa panggil istiyak? Kalimat siwa, kalau dia jadi kata kerja, disebut istiyak. Alat yang digunakan miswak. Jadi perbuatan itu dipanggil istiyak. Tak boleh niat Melayu, tak apa, ya Allah aku nak ikut sunnah Nabi saja buat. Kemudian bersiwak ini juga mestilah mengafdalnya menggunakan tangan kanan, kerana siwak adalah suatu kemuliaan, litakrimah, dia satu ibadat mulia pakai tangan kanan. Cuma ada juga ulama yang berpendapat afdal guna tangan kiri. Ada, atas hujah ianya adalah perbuatan menghilangkan kotoran. Sebagaimana kita beristinja menghilangkan kotoran menggunakan tangan kiri, jadi ketika menghilangkan kotoran di gigi juga dia berhujah gunakanlah tangan kiri. Jadi kalau ada orang guna tangan kiri, tak payah marahlah, dia ada hujah dia. Tapi kita yang nak ibadat pegang tangan kanan. Yang penting kayu sugi ataupun siwak itu mesti ikut spesifikasi yang ditetapkan. Tidak semua kayu saiznya boleh digunakan. Kata para ulama, tuluhu an yusannu an la yazid ala shibrin. Kayu ini jangan lebih daripada sejengkah. Mana kalau panjang meja ni tak payahlah, macam trompet pegang tak. Dia jangan lebih pada sejengkah. Jangan lebih pada sejengkah. Sejengkah kita tidak lebih, ni ngam-ngam lah. Ni ngam-ngam lah, tidak lebih pada sejengkah. Wala yanqusa ala arba'ati asabi', dan jangan pendek daripada 4 jari. Maknanya kalau ini ngamah lebih pada 4 jari. 4 jari. Kalau pendek daripada 4 jari, itu namanya batang mancir. Batang mancir tak masuk. Ataupun toothpick, kita beli kat farmasi, toothpick ngek. Tak masuk lah sebab dia pendek. Dia mesti lebih, jangan kurang pada 4 jari dan jangan lebih sejengkal. Itu alatnya. Mana ini saiz yang ngam lah. Kecuali tuan-tuan puan-puan boleh pergi farmasi, jumpa toothpick yang panjang ini, beli. Mana nak disimpan kalau panjang ini? Toothpick susah. Batang mancit, dental floss stick pun tak masuk juga. Kecuali floss yang boleh ditarik sejengkal. Sebab floss tu saiznya berdasarkan tarikan kita. Tarik puk macam tali layang-layang, peganglah, nyusah. Ni paling mudah sekali. Lepas tu cara memegangnya lah adalah ayuj'ala khinsiril yadil yumna ala tahtahu. Kelingking tangan kanan duduk di bawah siwak. Dia macam pegang flute, macam pegang seruling. Maksudnya kalau tuan-tuan ada pen, boleh pegang pen. Katalah kita pegang pen begini, jari kelingking dudukkan di bawah. Jari wa binsiru wal wusta was sababatu fawqahu wa ibhamu tahtahu inda ra'si. Jari manis, jari tengah, jari telunjuk duduk di atas. Jari kelingking di bawah. Dan jari ibu wa ibhamu tahta inda ra'si. Jari ibu pula duduk di bawah tempat yang kita nak, bawah kepala yang telah kita takupkan tadi. Macam ni kayu siwak, ini yang kita dah gigit ataupun pakai cutter. Jadi bila kita pegang, jari ibu ngam-ngam di bawah tempat kepala dia tadi. 3 yang atas, jari kelingking di bawah. Maka ini kedudukan dia. Ini cara dia lah. Ini dia punya SOP. Orang panggil SOP dia.
pegang gini boleh, tak sekolah lah. Mana dia tak ngaji, gitu je lah. Tapi kalau tuan-tuan perempuan duduk teluk cepedok, iskos semua kan, kita tengok, wah dia ni mengaji dia ni. Bukan semua orang tahu pegang cara begini. Pegang gini boleh, pegang gini boleh, tak ada hal. Ni beza orang mengaji tak mengaji. Fil asnani ardan wa fil lisani tulan. Kemudian hendaklah digosok secara horizontal. Horizontal maknanya melentang. Dia bukan ke atas ke bawah, secara horizontal. Secara melentang. Jangan vertikal sebab takut gusi rosokkan gusi, mungkin berdarah gusi. Dah umur pencet bukan kuat sangat gusi, jadi tak payah buat, melentang saja. Bermula dengan fil asnanil ardan wa fil asnanit tulan, digosok secara melintang horizontal. Wa zalika yabda min janibil fami ayman falyastau'ibahu fil asnani ulya wa sufla zahiran wa batinan. Mulakan dengan gigi atas belah kanan kita di luar, gosokkan di luar. Saya boleh nak buat, tapi macam buruk sangat kalau buat demonstrasi. Tuan buat sendiri je lah. Masuk dalam mulut, bukan suruh nganga. Begitu, bukan perasan pun. Gosokkan kanan kiri, belah luar. Kemudian belah dalam dia. Oh, kanan kiri. Lepas tu baru pindah ke bawah. Luar. Depan belakang. Dalam sikit, depan belakang. Barulah pindah ke sebelah kanan. Tarik tu sampai ke gigi depan lah. Tarik. Kemudian pindah ke belah kiri. Atas, dalam, bawah, luar, dalam. Lepas tu barulah menggosok. Lepas daripada itu barulah kita gosok pada lidah. Gosok gigi pada lidah ni ada juga dia punya hujah ataupun huraian para ulama. Gosok pada lidah. Cuma dalam kitab Hasyiatu I'anatul Talibin dia mengatakan buat juga garisan di lelangit kita. Itu tak dinyatakan dalam kitab lain. Dalam Hasyiah I'anatul Talibin ada buatkan garisan. Yang itu barulah garisan dalam bentuk horizontal, bukan vertikal. Vertikal kita buat garisan memanjang begitu, buat garisan vertikal. Yang tadi horizontal, melentang. Yang ini baru memanjang. Untuk yang langit-langit dan lidah. Dan sambil buat tu berdoa lah, ya Allah, janganlah jadi lidah aku pun hajar nak bercakap dengan orang. Sambil tu berdoa lah sikit. Saya ingat kalau manusia kerap siwak, tak ada masa nak kata ke orang. Mulut penuh dengan benda. Bila nak ngumpat? Jadi kalau kita pun borak dengan kawan-kawan, saya membawanya kerjanya, hadiahkan kayu sugi satu. Awak bersihkanlah mulut, kotor sangat tu. Banyak ngata ke orang je kerja. Bersih lidah tu mustahak. Bersih lidah. Dan sebahagian ulama mengatakan sebaiknya kita berdoa sama ada pada awalnya atau pada penghujungnya, Allahumma bayyid bihi asnani wa shudda bihi lathati wa thabbit bihi lahati wa barik li fihi ya arhamar rahimin. Ya Allah, putihkanlah gigiku dengan bersiwak ini, mantapkanlah gusiku, kukuhkanlah dengan sebab anak tekakku, dan berkatilah aku, wahai Tuhan yang Maha Penyayang. Yang ini semua saya petik daripada kitab Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab, jilid pertama, muka surat 283. Jadi itulah lebih kurang tentang siwak ini. Saya menggalakkan tuan-tuan puan-puan, mula kami tadi nak bagi dah seorang satu siwak ada, tapi ada tinggal 6 je. Kalau bagi kelahi pula, jadi belilah sendiri. Saya lupa pesan ke geng-geng pusat zakat, kau ada nak buka table jual siwak, laku masa ni. Tapi tak ada, nak dapat pun bukan senang nak cari kayu siwak ni. Jadi boleh dapatkan di pasaran, simpan satu, tak je dalam poket. Benda ni dia tak ada masalah bakteria apa semua, sebab benda boleh basuh. Kalau tuan-tuan potong je, ambil bawah pula, dia tak ada masalah. Kalau WHO pun iktiraf, takkan kita tak ada iktiraf. WHO ni payah nak iktiraf benda-benda bersifat alternatif ini. Jadi dia pun iktiraf benda ini sangat bagus. Cuma kalau tuan-tuan perempuan duit banyak, belilah yang mahal sikit, yang nampak hygiene, ada penutup, ada cover dia. Dan sekarang ni ada yang boleh gantung di leher pun ada.
Jadi pada orang muda-muda, pada orang gantung vape, baik orang gantung benda ni. Gantung vape siang malam, berubah. Baik gantung kayu suri, sambil duduk. Barangkali boleh hilang ketagihan lah, saya ingat. Orang-orang ngisap rokok. Cuba try, kita tak tahu. Kok boleh? Mana teringat nak rokok, keluar pada poket. Kalau rasa bertagih lagi, susun kayu suri tu dalam kotak. Buat macam rokok, keluarkan. Nak ngilangkan tabiat je. Cuba buat doa, ya Allah, aku ni dah berapa tahun yang ngisap rokok, berhentikanlah dengan berkat suri. Try, mana ke wallahualam, kita tak tahu. Jadi itulah sedikit sebanyak perbincangan kita. Jangan lupa kepada tuan-tuan, amalkan bersiwak ini. Daripada menyigar, baiklah menyugi. Besar pahalanya mengikut sunnah Nabi SAW. InsyaAllah minggu depan kita akan sambung membincangkan pula tentang sunnah-sunnah yang kita tinggalkan ketika azan. Ada beberapa sunnah yang ditinggalkan ketika azan. Saya kira sekadar itu perbicaraan pada pagi ini. Nanti malam kuliah maghrib saya tak dapat bersama kerana terpaksa naik banyak Bukit Cameron. Kerana pagi esok ada mesyuarat pukul 9 pagi di Cameron Highland. Jadi akan ada imam bertugas akan menggantikan. Jadi kita tutup pertemuan kita dengan sedikit doa. Moga majlis diberkati ilahi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin salatan tukhrijuna biha min zulumatil wahmi. Allahumma in kana rizqina fis sama'i fa anzilhu wa in kana fil ardi fa akhrijhu wa in kana mu'siran fayassirhu wa in kana haraman fatahhirhu wa in kana ba'idan faqarribhu bihaqqi duhaika wa bahaika wa jamalika wa quwwatika wa qudratika atina ma ataita ibadika salihin. Ya Allah, kalau rezeki kami masih di langit, turunkanlah. Kalau di bumi, keluarkanlah. Kalau susah, permudahkanlah. Kalau haram, sucikanlah. Kalau jauh, dekatkanlah. Berkat waktu duhamu, berkat kecantikanmu, keindahanmu, kekuatanmu, kekuasaanmu, limpahkan pada kami segala yang telah Engkau limpahkan pada hamba-hambamu yang soleh. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam.